Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Abdul Raub daripada pengurusan pelancongan tahun kedua dan dari kelas penulisan kreatif kelas kedua ingin membentangkan tugas yang kedua, iaitu pembentangan cerpen, rangka idea sinopsis cerpen, storyboard dan sajak. Cerpen ni, sebelum saya membincangkan tentang cerpen biasanya menggunakan perkataan antara 500 sehingga 2000 menggunakan perkataan antara 500 sehingga 2000 patah perkataan. Tema dan persoalannya hanya terdapat satu tema yang berfokuskan dan disertai oleh beberapa persoalan yang berkaitan. Tajuk cerpen saya ialah Kabus Merah di Gunung Arung. Baik. Tema dan persoalan. Tema saya ialah pelancongan. Persoalannya ialah keterujaan dalam mencari sesuatu yang baharu di tempat yang baharu dan kemudian situasi yang indah menjadi tragedi. Watak yang berada dalam cerpen ini ialah sebanyak 7 watak. Tapi watak utamanya ialah Zarah. Watak antagonisnya ialah Dr. Damien atau Erin. Dan watak-watak lain ialah sebagai watak sampingan. Seterusnya ialah teknik plot. Teknik plot terdapat beberapa teknik, iaitu teknik pemberian, menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat. Teknik dia ialah teknik percakapan antara dua orang atau lebih. Teknik imbas kembali, teknik suspens di mana para pembaca akan berasa tertanya-tanya dan ingin tahu apa yang telah terjadi. Teknik kejutan, teknik simile, contohnya ialah seperti bak, umpama. Ianya seumpama dengan peribahasa. Yang bersih pula ialah pembalikan susunan kata. Contohnya, terkedu aku. Sepatutnya aku terkedu, tapi dia menjadi terkedu aku. Yang terakhir sekali ialah singkop. Contohnya, aku menjadi aku, kamu menjadi mu. Kemudian kita ke latar pula. Latar terbahagi kepada 3, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Tapi saya menekankan pada latar tempat, iaitu rumah kediaman Zarah, makmal kajian Dr. Damien, Erin, homestay Norleha, Gunung Arung, rumah banglo lama, kawasan perkuburan. Kerana latar masa ialah kebanyakannya menggunakan pada waktu malam, tengah hari. Seterusnya ialah sinopsis atau storyboard. Terkandung kepada 3 plot, iaitu plot permulaan, plot perkembangan dan pengakhiran. Mari kita sama-sama lihat apa yang terkandung dalam cerita Kabus Merah di Gunung Arung ini. Kita lihat dari segi sinopsis. Cuti semester selama sebulan telah bermula. 5 sahabat, iaitu Zarah, Firas, Hasifah, Anis dan Andi pergi melancong ke Gunung Arung untuk mendaki dan melakukan aktiviti-aktiviti sampingan selama 3 hari dan 2 malam. Maksudnya, 5 sahabat ini ialah pelajar universiti. Kemudiannya, mereka bermalam di homestay Norleha di bilik yang berasingan. Hal ini kerana Andi dan Anis adalah seorang lelaki. Kemudian Zarah ternampak sesuatu yang memerhatikannya. Waktu itu Zarah pergi ke belakang homestay dan dia ternampak sesuatu yang sedang memerhatikannya. Lalu dia terus masuk ke dalam homestay. Kekecohan mengenai kehilangan beberapa orang pelancong telah tersebar di sekitar homestay Norleha. Hujan yang lebat menyebabkan tanah runtuh dan semua pelancong tidak dapat pulang ke tempat masing-masing. Dari sini telah berlaku ialah tanah runtuh menyebabkan
jalan utama untuk pergi dan balik ke laluan pulang masing-masing telah terputus. Anis dan Andi tiba-tiba hilang entah ke mana, menyebabkan Zarah, Fizah dan Hasifah mencari mereka di merata-rata tempat. Mereka kemudiannya pergi ke satu lokasi, iaitu bangunan lama yang mempunyai banglo-banglo lama. Mereka bertiga nampak pula dua orang lelaki yang tak dikenali bertengkar tanpa tahu apa sebabnya. Kemudian salah seorang daripada mereka mengejar Zarah, Firas dan Hasifah. Kemudian lelaki itu diikuti dengan bayangan manusia yang menyeramkan mengejar mereka bertiga. Zarah terserempak pula dengan seorang lelaki yang bertengkar di rumah banglo lama. Situasi ini menjadi lebih cemas lagi apabila seorang lelaki lagi yang sama di kawasan tempat bertengkar dua orang lelaki itu datang ke arah mereka dengan membawa senjata yang berbahaya. Persoalannya, adakah Zarah dan kawan-kawannya berjaya menyelamatkan diri? Di manakah Anis dan Andi berada? Siapakah dua orang lelaki yang tak dikenali itu? Makhluk apakah seperti bayangan manusia itu? Apa yang telah terjadi kepada pelancong-pelancong yang telah hilang? Mengapa penduduk tempatan tidak memberitahu perkara sebenar yang terjadi? Soalannya masih tertanya-tanya dan misteri. Kemudian sajak mempunyai 3 saya buat, iaitu masa, cemburu dan dosa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata aimashou. Arigatou gozaimasu.